Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang mengikuti meeting ini. Minta maaf di atas segala masalah yang sedang berlaku dan kita sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya nak dengar Anda sedang mendengar saya punya ucapan atau tidak? Dengar, oke, alhamdulillah. Terima kasih yang bagi feedback. Yang saya difahamkan dalam seminar ini ada pelajar dan juga staff, beberapa orang staff. Oke, jadi ini adalah seminar yang pertama kali kita buat untuk semester ini. Dan insya Allah selepas ini akan ada menyusul bersama konselor yang lain. Oke, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Arsad bin Johannes daripada Fakulti Pusat Sains Liberal UNIMEP. Oke. Mungkin Anda masih lagi tidak dapat lihat saya punya screen. Tapi hari ini untuk makluman semua, saya akan bercakap tentang satu topik yang mana topik ini menjadi perbualan hangat dan juga menjadi salah satu cabaran lah kepada semua pelajar dan juga pensyarah-pensyarah yang terlibat. Dan benda ini bukan sahaja terhenti di sini, sehingga sekarang pun, dan kalau kita tengok sekarang pun saya masih lagi, bukan saya bermasalah, tapi untuk isu ini kita tidak tahu nak selesaikan macam mana. Saya bercakap dan Anda tidak melihat apa yang saya sedang cakap sekarang ni. Dan kita tak tahu nak macam mana nak IP-kan dia di depan skrin kita ni. Tapi tidak mengapa, saya akan cakap saja bahawa tajuk kita hari ini adalah berkenaan cabaran serta penerimaan mahasiswa terhadap pembelajaran secara digital ataupun maya. Sunyi sepi nih, macam aku bercakap sendiri. Ada orang kah? Insya Allah ada orangnya. Oke, baiklah. Saya sedang buka slide saya, tapi saya tidak tahu Anda melihat slide saya atau Anda melihat saya sekarang nih. Hai, siapa-siapa di situ? Tak nampak apa-apa, kosong. Oh, nampak slide dah. Alhamdulillah ada. Oke, terima kasih. Oke, kalau kita nampak slide kita teruskanlah ya. Oke. Yang saya dimaklumkan oleh Pusat Counseling UNIMEP yang mengikuti program ini ataupun mengikuti seminar ini terdiri daripada pelajar-pelajar tahun 1. Oke, pelajar-pelajar tahun 1 dan beberapa orang staf. Dan saya rasa belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar yang terpilih untuk masuk ke UNIMEP. Tahniah untuk kejayaan Anda. Kerana percaya dan yakinlah bahawa tidak semua pelajar ataupun remaja di luar sana memiliki peluang serta ruang untuk belajar di dalam universiti. Dan Anda boleh melihat di luar sana yang seumur dengan Anda mungkin sekarang ni sedang berusaha di dalam pekerjaan masing-masing ataupun kehidupan masing-masing, sedangkan Anda berpeluang untuk memasuki universiti. Dan itu adalah sesuatu yang pada saya boleh menjadi batu loncatan dan lebih baik daripada pelajar-pelajar ataupun remaja-remaja seumur dengan diri Anda. Okey, tahniah saya ucapkan. Dan hari ini, apa yang kita akan cerita sebenarnya? Hari ini dalam tempoh sejam ataupun sejam setengah saya akan bercakap tentang cabaran serta penerimaan Anda sebagai pelajar terhadap pembelajaran secara maya atau digital. Okey. Sebelum ni kita telah dikejutkan dengan pelbagai isu di dalam negara ni. Ada macam-macam isu, tapi isu yang paling besar bahkan bukan sahaja di negara kita, di seluruh dunia sedang mengalaminya. Dan kalau saya ingat pada ketika tu di awal bulan
Mac bulan 3, saya baru menjalankan kuliah 3 kali untuk setiap kelas. Tapi kita diarahkan untuk mengajar dalam bentuk maya ataupun online sepenuhnya. Kenapa? Kerana adanya penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ini, yang dipanggil COVID-19. Okey, itu semua orang sedia maklum dan saya tidak perlu untuk mengulas banyak berkenaan isu itu, tapi saya hendak bercerita tentang sepanjang tempoh saya mengajar, kawan-kawan saya mengajar, pelajar-pelajar saya yang mengikuti pengajaran daripada saya dan kawan-kawan yang lain, dapat saya himpunkan atau dapat saya kumpulkan, dapat saya rangkumkan segala isu yang berlaku ini di dalam satu slide yang saya buat ini. Okey? Saya next ya. Apa itu pembelajaran maya? Apa itu pembelajaran secara maya? Yang macam sekarang sedang kita lalui inilah. Anda berada di rumah Anda. Saya tahu pelajar-pelajar tahun 1 sekarang ni, hampir ke semua daripada Anda sedang berada di rumah masing-masing. Dan saya yakin mungkin sekarang ni Anda berada di depan laptop Anda, ada earphone Anda, ataupun Anda sedang share apa yang saya cakap ni bersama dengan mungkin ahli keluarga Anda untuk mendengar apa benda yang saya nak cakap ni. Dan ada juga pensyarah-pensyarah di Unimap sendiri, yang mana kami tidaklah bersama-sama di satu tempat, tapi berasingan. Dan semuanya menggunakan platform, menggunakan komputer, internet, dan apa-apa saja alat perhubungan untuk mempermudahkan kerja-kerja seharian. Maka, apa yang kita lakukan sekarang ni, adik-adik yang berada di tahun 1, yang sedang belajar, yang akan belajar bermula minggu ini, Anda perlulah bersedia daripada sudut fizikal serta mental untuk menerima keadaan belajar yang mungkin boleh saya katakan kita sedikit mengalami kesukaran kerana mungkin ada dalam kalangan kita yang tidak memiliki akses yang baik, internet yang tidak baik, atau apa-apalah gadget yang kurang baik, yang mana ya kita tahu serba-serbi itu akan mengganggu perjalanan serta proses pembelajaran. Tapi adik-adik semua jangan risau. Pelajar-pelajar semua jangan risau. Kenapa? Kerana apa yang dialami oleh Anda itu tidak hanya diri Anda alaminya, tetapi kami pensyarah juga serba sedikit mengalami kesukaran tersebut. Jadi kita sama-sama. Apa yang kami alami, Anda juga akan alami. Okey, dan kita cuba untuk buat yang terbaik. Next. Apa isu terkini? Apa sebenarnya isu terkini yang kita alami di Malaysia ni? Kita nak kaitkan dengan diri kita sebagai tenaga pengajar dan juga mahasiswa universiti. Apa isu terkini? Pertama sekali, isu pertama adalah tentang COVID-19. Apa tu COVID-19? Semua pun orang tahu. Hari-hari kita tengok berita, hari-hari kita dengar di radio, hari-hari kita diberi ingat untuk mengelak daripada berkumpul di tempat ramai, menggunakan mask setiap masa. Kenapa? Kerana COVID-19. COVID-19 ini dipercayai tersebar melalui sentuhan secara langsung, kalau kita dekat-dekat, apalagi kalau kita bersembang dekat-dekat, berkumpul tempat orang ramai. Dan itulah isu yang menyebabkan mengapa kita hari ini terpaksa belajar secara maya ataupun secara online. Okey, untuk yang sedang mendengar sekarang ni, sekiranya Anda ada apa-apa persoalan, boleh potong saya punya cakap, boleh interrupt saya punya cakap, saya no problem. Okey, potong saja apa saya cakap ni dan tanya soalan. Saya lebih suka begitu. Sebab saya rasa sekarang ni saya sedang bercakap sendiri, walaupun saya nampak ada orang yang nonton, tapi saya tahu saya sedang bercakap sendiri. Tapi no problem, saya akan buat benda ni insya-Allah sehingga Anda faham. Kedua, apa isu terkini? Isu terkini yang kedua yang paling besar, tidak boleh melancong. Melancong tu maksudnya apa? Melancong tu kita bergerak daripada satu tempat kepada tempat yang lain, yang lebih isunya kepada gembira-gembira. Okey, kalaulah melancong ni kita letakkan slash, kita tidak boleh bergerak daripada satu negeri ke negeri yang lain. Mungkin ada yang berada di Sabah sekarang ni. Mungkin ada yang berada di kawasan-kawasan kawasan merah ataupun red zone. Dan Anda tidak boleh keluar daripada tempat Anda sehingga satu tarikh yang ditetapkan.
Dan itulah yang saya katakan tidak boleh melancong ataupun tidak boleh keluar. Isu yang ketiga, apa dia? Tidak boleh keluar sesuka hati. Tidak boleh keluar sesuka hati. Ini adalah lebih kurang sama dengan isu yang kedua tadi. Yang menyebabkan Anda semua terpaksa akur, terpaksa mengikut arahan, dan terpaksalah kita bekerja daripada rumah. Macam kami di Perlis, kami masih lagi bekerja kami masih lagi bekerja di pejabat masing-masing, tetapi yang macam saya lakukan sekarang ni, kita akan melakukan kepada subjek pengajaran yang kami ada. Okey? Yang keempat, isu terkini yang keempat, penggunaan online untuk pelbagai tempahan. Okey, sekarang ni kalau kita tengok, bukan sahaja belajar. Okey, jangan anda mengeluh sebagai pelajar tahun 1. Apalah nasib kami tahun 1 baru saja masuk universiti. Dah kami kena belajar secara online. Sedangkan orang lain dulu boleh. Ya, itu orang lain. Sekarang zaman keadaan sedang berada dalam keadaan yang tidak mengizinkan. Kalau dulu pun belajar face to face. Nak beli makanan pun face to face. Tapi sekarang ni kalau kita tengok, semua apa-apa tempahan, pelbagai tempahan dilakukan secara online. Dan ini adalah yang dipanggil norma baru. Norma baru apa dia? Semua kita macam mana? Tidak bersemuka dan semuanya secara maya. Okey? Yang kelima, isu terkini, tidak boleh menghadiri perkumpulan yang ramai. Jadi kalau adik-adik semua katakan, kami ni sebenarnya negatif daripada segala penyakit-penyakit yang ada ni. Tapi kamu kena faham, di universiti kita tidak belajar seperti di sekolah, kita tidak belajar seperti di institut pengajian yang lain mungkin, yang jumlah pelajar di dalam kelas mungkin merangkumi sekitar 24 ke 25 orang. Kalau kita belajar di universiti, contoh saya ambil ya, untuk subjek saya sendiri, saya nampak semalam pelajar yang mendaftar di atas subjek saya untuk satu kelas sehingga 180 orang. Jadi kamu bayangkan, kalaulah 180 orang itu hadir di dalam dewan kuliah dan memenuhi dewan kuliah, dan itu boleh mendatangkan yang dipanggil kemudaratan yang akhirnya mungkin menyebabkan berlakunya jangkitan kalau ada yang positif. Sekarang ini kita tidak tahu bagaimana nak mencegah selain daripada kita mengelakkan daripada berkumpul di tempat ramai. Isu yang keenam, yaitu perlu banyak mengikut prosedur seperti menggunakan mask kemana-mana, ke gerai makan, ke Maidin, atau pergi ke tempat-tempat shopping mall ke apapun yang membolehkan kita bergerak, mask kena bawa. Lepas tu hand sanitizer kena ada simpanan. Dan dalam masa yang sama kalau kita tengok, kita kena daftar untuk setiap kali masuk ke kedai itu. Kalau tak tulis nama, kita kena juga dikatakan berdaftar di bawah MySejahtera yang kamu simpan di dalam telefon kamu. Betul? Dan itu semua tiap-tiap hari kita sedang lakukan semenjak daripada bulan 3 atau bulan 4 yang lalu. Okey? Yang seterusnya, isu terkini yang menyebabkan kita jadi online sekarang ni. Okey, isu-isu terkini di Malaysia maksud saya. Perlu sentiasa bersih apabila pulang ke rumah. Itu kalau yang ada di rumah, macam kami juga lah yang bekerja. Dan yang terakhir, belajar menggunakan online sepenuhnya. Itulah isu paling besar. Cabaran pelajar yang paling besar. Saya tahu dan saya ambil maklum bahawa tidak semua dalam kalangan remaja ataupun pelajar kita memiliki kemampuan, memiliki gadget yang bagus. Mungkin dan banyak juga yang mengadu dengan saya sebelum ni. Mereka kata apa? Mereka kata, doktor, rumah saya internet pun tak ada. Nak tunggu saya boleh online belajar adalah apabila bapak saya pulang daripada bekerja di waktu malam. Jadi saya rasa itu adalah antara cabaran yang perlu dihadapi sepanjang tempoh. Dan kita selalu mengharapkan mudah-mudahan perkara ini akan berakhir dengan segera. Apapun, kena bersedia. Dan kalau orang lain boleh buat, insya-Allah kita juga boleh buat. Okey? Ada soalan? Kamu macam aku cakap sendiri ni. Ada soalan? Okey, saya anggap tiada soalan. Okey, sekiranya ada soalan,
tapi malu nak bercakap, malu nak bertanya, ataupun laptop kamu atau telefon kamu rosak untuk mikrofon dia, boleh type di dalam bahagian soalan. Nanti selepas ni saya akan nampak dan saya akan baca dan saya akan jawab persoalan kamu. Oke? Next. Mengapa ada cabaran? Itu persoalan kedua yang timbul. Kalau cabaran itu sudah ada, tapi mengapa dia ada cabaran pula? Ini yang berlaku kepada ramai pelajar dan segelintir, sebahagian kecil, sebahagian sedikit daripada beberapa orang pensyarah yang saya kenal sebelum ini lah. Dan insya Allah mereka telah mengatasi masalah itu. Pertama sekali, mengapa ada cabaran? Kerana ini dari sudut pelajar ya, saya nak bagi tahu supaya Anda tidak seperti ini. Mereka mengatakan tiada bantuan. Tiada bantuan. Bantuan dari sudut apa maksudnya? Bantuan dari sudut pengetahuan. Pengetahuan dari sudut apa? Penggunaan Google Meet mereka tak tahu. Mereka tak tahu nak guna apa dipanggil aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pensyarah mereka, dan pada mereka tiada yang bantu mereka. Jadi biarlah aku begini. Oke, pernah tak terjadi dengan kawan-kawan senior kamu sebelum ni? Pernah. Sebab saya sudah mengajar online nih daripada semester lepas, dan benda itu terjadi. Dan akhirnya dia kata saya tak ikut satu pun. Kenapa? Dia kata kerana saya tak tahu semua benda. Dia kata tiada orang yang bantu dia. Sekiranya kamu tahu, kamu tidak tahu apa-apa, maka bertanyalah dengan kawan Anda. Oke. Cabaran yang kedua daripada pelajar yang timbul kepada pelajarannya. Cabaran kedua, dia katakan dia tiada kawan. Itu tahun 2, tahun 3. Ada yang tahun 4, dia kata dia tiada kawan. Kalau tahun 1, saya okey lagi. Dia tiada kawan, mungkin dia tidak kawan di universiti. Dan sekarang ni pun masih lagi berada di rumah. Kesannya, apa dia? Kesannya mereka tak berjumpa lagi. Jadi tak sempat nak membina persahabatan tersebut. Tapi kalau dah senior sangat tu, tiada kawan tu, itu something wrong somewhere lah. Oke, itu perlu tengok balik lah apa masalah kawan tu. Ya, jadi untuk isu Anda sebagai pelajar tahun 1, cari kawan, cari kawan. Apa tujuan kawan tu? Karena bila kita ada kawan, insya Allah segala kekurangan atau kurangnya pengetahuan kita tentang satu perkara tu, ataupun tidak tahu apapun kita nih, kita boleh bertanya kepada kawan kita. Dan yang seterusnya, inilah antara yang pada saya yang nampak macam hairan jugalah. Yang ketiga ni tidak mau berkawan. Saya ada jumpa dah begini 2-3 orang juga, yang jenis sendiri, makan sendiri, jalan pergi simat sendiri, apalagi pergi kafe sendiri, pergi ke kelas sendiri, lepas tu duduk belakang sekali. Tak mau berkawan, jenis tak mau berkawan. Bila tak mau berkawan, banyak benda dia akan ketinggalan. Kenapa? Kerana kawan dia tak beritahu, dia tidak kawan. Maka Anda tidak kiralah kita pensyarah kah, kita student kah, bina persahabatan. Kena ada kawan. Oke? Yang keempat, tidak bersedia. Oke, saya untuk makluman semua, untuk pembentangan ini saya sudah bersedia seminggu lebih awal. Dalam keadaan saya telah bersedia seminggu lebih awal tu pun masih lagi timbul masalah. Bayangkan, minggu ini adalah minggu pertama pembelajaran. Bagaimana Anda nak mengatasi masalah Anda sekiranya Anda masih lagi belum bersedia? Bersedia ini dari sudut apa? Gadget Anda, internet yang Anda gunakan, tempat yang Anda gunakan untuk belajar, mungkin bilik, mungkin dapur, mungkin ruang tamu. Apabila tidak bersedia, pelbagai masalah akan datang. Oke? Yang seterusnya, tidak bertanya. Tidak bertanya nih, ya Allah, ya Tuhanku. Aku jumpa ramai beberapa orang student semester lepas. Dia tak bertanya dan dia tak tahu apa-apa. Dan apabila kita tanya, oke, minggu ni minggu terakhir, dan dia tak hantar assignment, kita pun telefon. Oke, si Fulan bin si Fulan, mengapa awak tak hantar assignment? Dia kata saya tak tahu. Bukan dia tak tahu, dia tak mau bertanya. Dia tak mau bertanya, dan kita ada pelajar bukan 70, bukan 80 orang. Kita ada ratusan pelajar untuk setiap kelas. Bayangkan kalau saya ada 5 kelas, yang mana setiap kelas ada 100 lebih pelajar. Bagaimana saya nak
Bagaimana saya sebagai seorang pensyarah nak bertanya setiap individu. Sekiranya Anda sendiri tak bertanya, bagaimana saya nak tahu? Oke, untuk adik-adik tahun 1, sekiranya Anda memiliki perangai-perangai yang rasanya akan menyusahkan diri Anda semula, baik Anda baiki daripada sekarang. Dan ya, semua kita sedang mengalami yang satu dipanggil pandemik ini dan menyebabkan kita susah daripada pelbagai sudut. Maka Anda perlu bersedia dan pandai bertanya. Keenam, tidak pandai. Ketujuh, tidak tahu. Tidak pandai, tidak tahu. Semua tidak. Yang ke-8, tidak memiliki. Oke, yang tidak memiliki ini ada keampunan lah. Sebab saya faham, tidak pun semua orang mampu untuk memiliki. Ya, saya ingat zaman saya belajar dahulu. Saya di tahun kedua baru saya ada laptop sendiri. Karena saya tidak mampu untuk memiliki laptop sendiri. Dan bukan semua orang mampu untuk memilikinya. Untuk zaman kamu nih, lagilah mencabar. Oke, zaman saya belajar dahulu, telepon tidaklah secanggih mana. Tapi zaman kamu nih, telepon juga sudah memainkan peranan yang penting di dalam pembelajaran seharian secara online. Oke? Maka kamu kena juga berusaha, sama ada pinjam dengan mak, pinjam dengan ayah untuk tujuan belajar. Yang ke-9, ini kalau kamu pelajar dan ada benda ini dengan kamu, itu bahaya. Tidak mahu belajar. Tidak mahu belajar. Saya pun fikir, kamu sudah masuk universiti dan kamu tak mau belajar. Masuk universiti tujuannya untuk belajar bagi mencapai apa yang kamu hajatkan sebelum ni. Dulu waktu tingkatan 6, masa metrik, masa diploma, kamu ada hati kata, kalau boleh aku nak ada sarjana muda. Maka bila di dalam universiti, belajar. Benda yang lain-lain itu sampingan. Kamu suka jalan-jalan, suka berkawan, itu sampingan semata-mata. Tapi kamu kata, tapi kami sekarang ni belajar di rumah. Belajar juga. Sebab isunya sekarang, kita sedang mengalami satu masalah yang mana menyebabkan kita perlu berada di rumah. Maka tidak mau belajar itu tidak boleh. Kena buang daripada diri. Yang ke-10, tidak mahu ambil tahu. Tidak mahu ambil tahu. Alamak, susah lah. Kena ambil tahu lah. Dan yang terakhir, paling teruk sekali. Apa dia? Tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Faham tak? Dia pun sendiri tak tahu apa benda yang dia tak tahu. Aku jadi kadang-kadang bilang, ya Allah, ya Tuhanku. Kadang-kadang bila saya jumpa dulu lah waktu kelas secara live. Kita masuk dewan kuliah, kita tengok dia tengok saya, dan kita tanya, apa benda yang dia tak tahu? Dan dia pun kata, aku pun tak tahu apa yang aku tak tahu. Itu betul-betul pening lalat lah. Oke? Dan Anda perlu mengelakkan daripada 11 tidak ini. Elakkan daripada satu pun wujud di dalam diri Anda. Dan insya Allah bila semuanya baik untuk diri Anda, insya Allah cabaran-cabaran ini dapat diatasi dengan baik. Oke? Ada soalan? Hai, ada soalan? Aku macam cakap satu orang ya nih. Oke. Saya anggap semua faham dan semua tahu. Kita teruskan slide kita. So, apa yang kita kena buat sekarang? Bila kita tidak tahu apa nak buat, apa benda yang kita kena buat sekarang? Jawapan itu berbalik pada diri Anda. Anda lebih mengenali siapa diri Anda yang sebenarnya. Berdiri di depan cermin, tengok diri Anda, lihat muka Anda sendiri, dan Anda lebih mengetahui kelemahan Anda di bahagian mana. Dan tolong baiki kelemahan tersebut untuk kita mampu berhadapan dengan kelas online ataupun pembelajaran secara maya. Oke? Next. Oke. Ini yang berlaku kepada pelajar dan kebanyakan pelajar dan sebahagian sedikit pensyarah yang ada dalam kalangan kawan-kawan saya lah. Oke? Tanggapan pelajar terhadap pembelajaran dalam talian. Tanggapan mereka. Apa tanggapan maksudnya? Tanggapan ni expectation mereka. Mereka expect lecturer ni macam mana? Okey, pertama sekali, pelajar akan menganggap bahawa kebanyakan atau semua
pensyarah ini mengetahui semua benda. Tahu semua benda. Oke, untuk pengetahuan adik-adik semua yang sedang mendengar, ada lebih kurang berapa mata? Ada lebih kurang 40-50 orang sekarang. Saya nak bagi tahu kamu semua. Macam saya sendiri, saya daripada bidang counseling. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang engineering. Oke. Dan ada pula pensyarah-pensyarah engineering, mereka mengetahui bidang mereka, tapi mereka tidak tahu apa bidang yang kami ada. Jadi, samalah seperti Anda yang mungkin akan belajar tentang kejuruteraan awam, kejuruteraan bahan, elektrik. Pengetahuan Anda mungkin sekadar apa yang Anda pelajari. Maka Anda tidak boleh meletakkan tanggapan ataupun expectation Anda bahawa pensyarah saya ni tahu semua benda. Okey, jangan ada perasaan begitu. Okey. Kedua, faham semua perkara. Faham semua perkara. Okey, kadang-kadang benda faham semua perkara ni, pelajar anggap lecturernya begitu dan lecturer pula menganggap semua pelajar begitu. Okey, kalau ada pensyarah yang sedang mendengar sekarang ni, Anda kena mengetahui pelajar-pelajar kita ada daripada pelbagai lapisan masyarakat yang tidak sama untuk setiap orang. Daripada Sabah Sarawak lain caranya, daripada Semenanjung lain caranya. Jadi bukan semua pun apa yang kita fahami mereka fahami. Jadi kita kena, orang kata apa, bertarik tali untuk hal ni. Kita kena faham untuk setiap perkara. Okey? Yang ketiga, pandai semua perisian atau software. Okey, ini untuk pelajar lah ya. Pelajar. Mungkin dia menganggap pensyarah mereka tahu semua benda. Kalau tahu pakai Google Meet, semua pandai Google Meet. Dan semua juga pensyarah tahu guna YouTube. Semua juga pensyarah tahu guna Telegram, Instagram atau apa. Semua saja, apa-apa saja yang dipanggil perisian di dalam komputer. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua, saya ramai kawan. Sebagai pensyarah ni lah, kita kena ramai kawan lah. Dan saya sendiri memerhatikan apa yang mereka ketahui, belum tentu saya tahu. Dan apa benda yang saya tahu dan saya expert untuk benda tu, mereka juga tidak tahu. Jadi, kamu kena menerima keadaan. Contohlah, ada pensyarah kamu selepas ini yang suka menggunakan Google Classroom. Apabila mereka suka menggunakan Google Classroom, kamu kena mengikuti bahawa itu cara pensyarah tersebut. Mungkin kamu prefer untuk benda lain, tapi pensyarah tersebut lebih gemar dan lebih senang untuk menggunakan kaedah tersebut. Macam saya sendiri, saya ada 4 benda yang saya suka guna dan saya akan bagi tahu selepas ini. Dan 4 benda ni yang saya gunakan sepanjang pembelajaran secara online di universiti. Okey. Keempat, tanggapan pelajar terhadap pensyarah. Mampu melayani semua kehendak pelajar. Okey, adik-adik semua, sedangkan kelas kita secara live pun kita tak mampu nak berhubung secara langsung dengan anda secara bersemuka kerana jumlah yang ramai. Kamu bayangkan apabila secara online begini, dengan apabila contoh macam saya cakap tadi, untuk pengetahuan anda, saya seperti sedang bercakap sendiri sekarang ni. Kenapa? Sebab keadaan inilah yang dipanggil halangan-halangan, kekangan-kekangan, yang mana benda ni kalau kita macam mana beremosi untuk hal ini, maka susahlah kita nak menghadapi cabaran ini. Jadi anda semua kena tahu, untuk anda mampu didengari kehendak anda, carilah cara menghubungi melalui telefon. Tapi kalau di dalam kelas secara online begini, memang sukar untuk kita penuhi kehendak setiap pelajar. Okey? Yang kelima, tanggapan pelajar terhadap pembelajaran dalam talian. Okey? Semua pensyarah ataupun pelajar mampu untuk online bagi setiap kelas. Itu tanggapan pelajar. Itu tanggapan kamu sahaja. Okey? Untuk pengetahuan adik-adik semua. Semester lepas, saya ada pelajar lebih kurang 180 dalam satu kelas. Apabila saya buat secara online kelas, yang menghadir kelas itu kurang daripada 100 orang. So, mana lagi yang balance tu? Pergi mana mereka? Mereka pergi mana? Mereka tetap ada di rumah. Mereka tetap ada di tempat mereka tinggal.
Tetapi mereka tidak boleh online karena ada yang ramai yang memberi alasan begini. Mereka katakan, dokter, saya hanya boleh online apabila di waktu malam. Karena malam bapak saya baru balik bekerja. Dan kami hanya menggunakan hotspot daripada telefon bapak kami, supaya kami boleh tengok semula kelas yang telah direkam. Jadi, untuk pensyarah sebagai tenaga pengajar, kita kena tahu pelajar kita tak mampu. Ramai dalam kalangan kita yang tidak memiliki wifi di rumah ataupun telefon yang memiliki internet sendiri, kan? Dan pelajar pula kena tahu ada pensyarah yang suka untuk buat secara online atau buat secara video. Oke, saya ada alasan mengapa saya suka buat secara video. Karena alasan saya adalah pelajar hanya boleh tengok, ramai pelajar yang boleh tengok di waktu mereka selesa, yaitu waktu malam, waktu bapak mereka sudah balik kerja, waktu ada internet di rumah, karena pelbagai halangan yang dihadapi. Oke, tanggapan pelajar yang seterusnya apabila belajar secara online. Mereka kata apa? Insya Allah pasti lulus dengan mudah. Tidak. Kita ada rubrik yang kita pegang, kita ada kaedah pemberian markah yang kita pegang, yang mana lulus dan gagal itu tidak semudah yang Anda sangkakan. Oke? Kita kena adil untuk semua orang. Oke? Kita kena adil untuk semua orang, dan tidak semestinya saya mengenali kamu dan kamu pasti lulus dengan cemerlang. Oke? Mungkin kamu akan lulus dengan kadar kemampuan yang sepatutnya kamu perolehi dengan kadar-kadar tertentu. Oke? Ketujuh, dan yang terakhir ini, pembelajaran akan lebih mudah berbanding kelas sebenar. Tidak. Jawabannya tidak. Oke? Pembelajaran secara kelas sebenarnya lebih mudah berbanding secara online. Itu untuk pribadi saya. Itu tanggapan pribadi saya sebagai seorang pensyarah. Ada kawan-kawan saya pensyarah yang lain, mereka menyatakan online lebih mudah berbanding kelas. Oke, tak apa. Itu perkara subjektif, dan setiap orang ada pandangan daripada sisi masing-masing. Oke? Baiklah, ada soalan? Oh bagus, seperti dalam kelas. Sebab kalau saya mengajar dalam kelas, apabila saya tanya, semua faham. Diam, temenungkan. Jadi saya beranggapan itu faham. Saya tanya sekali lagi, ada soalan? Oke, bagus. Semua mendengar dengan baik. Next. Cabaran yang dihadapi oleh pelajar. Oke, ini adalah berkenaan diri kamu, tempat kamu tinggal, apa yang kamu miliki, dan ini semua cabaran kepada kamu. Tapi kalau kamu datang daripada keluarga yang istilah orang putih, born with a golden spoon, lahir dengan sudut emas. Tapi ialah macam saya sendiri pun, mungkin ada lagi pepatah orang putih yang lain mengatakan born without spoon. Saya itulah. Saya bukan lahir dengan ada sudu lagi. Oke? Mungkin ada orang yang senang, dia mampu dari berbagai sudut. Anda mungkin tidak terkait secara langsung dengan apa yang saya katakan. Oke? Cabaran yang dihadapi pelajar. Pertama sekali, tiada laptop. Tahun 1. Oke, PTN pun mungkin belum masuk. Nak beli laptop pun tak ada duit lagi. Laptop tak ada, pinjam kakak punya. Telepon yang baik. Mungkin ada telepon, tapi kameranya tak berapa nak bagus. Lepas tu tak hang lah, apalah semua, pinjam telefon mak ayah. Oke? Untuk buat apa tu? Untuk video live. Video live mungkin Anda tak mampu, nak ada laptop yang bagus, telefon yang bagus. Itu satu cabaran yang sangat besar. Mengapa? Karena tidak semua orang mampu untuk membelinya. Kita bukan datang daripada orang yang kaya raya mungkin. Oke? Bukanlah kaya raya, kaya. Bukanlah kita datang daripada orang yang kaya. Kita orang yang sederhana. Dan kadang-kadang adik-beradik pun ramai. Dan untuk kita dipenuhkan permintaan kita, mungkin kita terpaksa korbankan untuk permintaan adik-adik yang masih kecil. So, kita pun terpaksa mengalah. So, sampai sekarang, saya yakin ada daripada kalangan Anda. Telepon pun mungkin tak ada lagi. Oke? Walaupun sekarang orang kata, takkan tak ada telepon tahun 2020. Bukan berkenaan 2020 tu, bukan. Tapi berkenaan kemampuan. Kedua, cabaran yang dihadapi pelajar. Tidak memiliki internet wifi di rumah ataupun di telepon. Ini ramai saya jumpa. Kesian gila kan. Tapi nak kata macam mana? Begitulah keadaan kita. Saya nak bagi tahu kamu terus terang. Saya sendiri pun, saya rasa baru setahun kot. Telepon saya memiliki internet sendiri.
Kenapa? Sebab dulu saya rasa mungkin satu bukan keperluan sangat, dan di tempat kerja pun ada wifi. Dan bila saya nampak student ada masalah begitu, itu adalah normal. Ya, itu adalah normal. Jadi untuk keadaan sekarang nih, dia menjadi satu cabaran kepada Anda. Dan Anda kena memiliki. Tak memiliki pun tak mengapa. Yang penting boleh share dengan mungkin adik-beradik yang lain. Mungkin mak, mungkin ayah. Oke? Yang ketiga, cabaran yang dihadapi oleh pelajar. Ruangan yang tidak kondusif. Apa maksud kondusif? Ruangan yang tidak membantu, memberi semangat untuk Anda belajar. Kan kalau mungkin dalam bilik, kalau bilik itu dengan bilik mungkin berterabur, kan? Cahaya matahari pun tak ada, pengudaraan pun tak ada. Memang kalau masuk bilik itu macam kena bilik itu macam kena sumpahan tidur, kan? Masuk bilik rasa nak tidur. Asal tidur masuk bilik, kan? Rumah ataupun di tempat-tempat yang tak menyokong Anda untuk belajar. Itu semua adalah halangan serta cabaran yang perlu Anda hadapi. Kalau di universiti kondusif lah. Bila di universiti kita akan belajar dan kita akan memasuki dewan kuliah. Dan bila kita memasuki dewan kuliah, itu adalah keadaan yang paling kondusif untuk belajar. Ada pensyarah, ada pelajar, ada dialog antara pelajar dan juga pensyarah. Kalau sekarang nih, kamu nampak tak? Saya sedang cakap, pam, macam peluru. Tapi di telinga saya nih kosong. Tak ada orang bercakap. Kenapa? Itulah halangan-halangan yang kita hadapi sekarang nih. Oke? Dan ini perlu Anda ambil kira. Carilah satu tempat di ruangan bilik rumah Anda. Mungkin kawasan dapur yang selesa. Mungkin kawasan ruang tamu, sudut-sudut ruang tamu yang mana adik-adik masih kecil tak mengganggu kamu apabila belajar. Kamu kena pandai cari sendiri. Oke? Yang keempat, tidak pandai menggunakan teknologi. Oke? Ini bukan saja pelajar. Pensyarah pun ada juga yang tak pandai. Tapi, ialah kita menghadapi isu ini secara tiba-tiba. Kita tak pernah menjangkakan, semester depan semua online. Tidak pernah. Karena adanya COVID-19 nih, kita terpaksa berusaha untuk pandai juga dengan menggunakan teknologi apa yang ada ini. Oke? Seterusnya, yang kelima, semangat atau dorongan yang sangat rendah. Oke, kalau kita di universiti, kita tidur di hostel, kita tengok pagi-pagi kawan-kawan bangun, "Woi, kamu nak pergi mana?" "Nak pergi kelas lah." Oke, kita pun ada rasa terdorong. Aku pun kena bersiap cepat nak pergi kelas, nak naik bas, nak pergi ke dewan kuliah. Tapi apabila kita berada di rumah, kelas jam 9 sampai jam 11, kita mungkin jam 8.30 masih lagi berada di atas katil. Lepas tu 8.45 merangkak, taruh laptop dekat-dekat, lepas buka dan tengok, nontonlah sendiri situ pelan. Ada juga kejadian yang sebelum ini pernah saya dengar daripada kawan-kawan yang lain. Apa dia cerita? Dia kata, student buka saja laptop, tutup mikrofon, tutup video, dia pergi buat kerja-kerja lain. Masak, menyapu rumah, sambil-sambil tuh dia dengar. Dia macam dengar radio. Dengar pensyarah cakap tapi dia dengar macam radio. Macam-macam ragam. Jadi itu semua sebenarnya kurang sehat lah. Di dalam belajar itu adalah sesuatu yang kurang sehat. Maka kamu perlu mencari inisiatif yang mana boleh mendorong dan meningkatkan semangat Anda untuk belajar. Oke, itu untuk pelajar. Dan yang seterusnya saya selitkan sedikit untuk kawan-kawan saya yang juga tenaga pengajar yang sedang mendengar di dalam seminar ini. Cabaran paling besar kepada pendidik. Pertama sekali, cabaran kita lah. Ini tadi pagi saya sudah alami. Ketidakstabilan platform pengajaran. Kita nak masuk live. Masa jam 10, kita masuk jam 9.50, 9.55. Urus benda tu, nak bagi settle kamera, nak settle ini, settle itu. Semua memakan masa yang mana ada hang, komputer hang, itu hang, sana hang. So, itu semua adalah cabaran pada kita. Jadi kalau maksudnya kelas jam 10, kita kena prepare jam 9, kena siap dah. 9 tu semua kena okey. Kedua, keboleh capaian internet. Okey, saya faham ada tempat-tempat kita mengajar,
Yang internetnya tak berapa nak kuat. Bila tak berapa kuat, kita pakai internet kita sendiri. Internet kita pun sendiri problem juga. Kenapa? Mungkin kawasan tuh terlindung dengan bukit kah, gunung kah, apakah yang menyebabkan kita menjadi susah. Jadi kita terpaksa mencari tempat lain, terpaksa pilih library, buat live apa semua. Tapi iyalah bila kita berada di tempat yang terbuka, kita mengajar, dia mengganggu pula orang lain kan. Yang seterusnya, yang ketiga untuk pensyarah, pengurusan emosi serta pentaksiran secara holistik. Pengurusan emosi ini maksudnya apa? Diri kita sendiri, emosi pelajar kita sendiri, dan bagaimana kita nak memberikan markah kepada pelajar-pelajar kita nih secara baik, secara jujur, dan secara menyeluruh. Itu semua menjadi cabaran kepada kita, yang mana setiap hari kita kena bekerja. Setiap hari kita kena bekerja dan melihat benda tuh secara detail, satu demi satu. Kalau kelas kadar 80 orang, oke lah, no problem, kan, boleh santai lagi. Semester ini tak ramai pun, student saya lebih kurang 300 orang juga. Oke, no problem lah. Itu semua pada saya cabaran yang perlu saya hadapi. Oke, kawan-kawan ada soalan? Pensyarah ataupun pelajar? Kalau tiada, saya teruskan. Oke, saya anggap tiada soalannya. Next. Oke, pelaksanaan kelas secara atas talian. Yang 10 yang saya senaraikan ini adalah benda yang kawan-kawan saya selalu gunakan, dan saya sendiri pun gunakan. 6 daripadanya, 5 daripadanya adalah benda yang saya suka dan saya minati, dan saya guna sampai sekarang. Oke? Dan pelajar-pelajar semua, mungkin Anda biasa dengar, mungkin Anda biasa tidak dengar, dan biasa tak tahu. Jadi lepas tengok nih, tangkap gambar benda nih, dan tolong tengok dalam YouTube macam mana benda nih. Pelaksanaan kelas secara atas talian. Pertama sekali, para pensyarah banyak ataupun gemar menggunakan yang dipanggil Google Classroom. Google Classroom. Saya sendiri menggunakan Google Classroom untuk mengumpulkan pelajar, memberikan tugasan ataupun assignment dalam tu, dan berhubung dengan pelajar di dalam situ. Oke? Ramai pensyarah yang suka menggunakan Google Classroom. Saya, Google Classroom nih mungkin berada di tempat ketiga lah. Saya tempat pertama, tempat kedua nanti saya bagi tahu. Nomor 2, Google Meet. Google Meet yang sekarang kita pakai inilah Google Meet. Kita pakai Google Meet. Kalau internet bagus, jalan, clear. Tapi kalau internet kurang baik, hang ataupun jam juga lah kan. Oke, itulah halangan-halangannya. Ketiga, Google Chat. Google Chat nih, saya rasa setiap pelajar perlu ada Google Chat. Google Chat nih bagusnya kenapa? Kita tak perlu menggunakan nomor telepon student. Cukuplah email student itu kita ada, dan kita boleh berhubung dengan dia secara langsung. Keempat, pendekatan menggunakan kaedah YouTube. Oke. Pendekatan menggunakan kaedah YouTube ini adalah satu pendekatan yang paling saya suka guna. Assignment pelajar dalam YouTube. Kehadiran pelajar mungkin kadang-kadang saya boleh tengok daripada YouTube. Oke. Dan ada banyak benda yang saya boleh buat daripada YouTube nih. Oke. YouTube ini adalah platform utama yang saya akan gunakan. Dan saya mengumpulkan pelajar juga menggunakan YouTube. Oke, tapi untuk pengetahuan pelajar semua, tidak semua pensyarah suka guna YouTube nih. Oke, jangan kamu salahkan pensyarah kamu. Kenapa dia kata Dr. Arsyad boleh pakai YouTube, kenapa dia tak boleh pakai? Tidak, dia menggunakan kesesuaian individu itu masing-masing. Oke, ada yang suka, ada yang tak suka. Oke, Zoom, Cloud Meeting, oke, quizzes. Oke, quizzes nih saya biasa guna sebelum online pun. Saya guna di dalam kelas, saya guna quizzes, Kahoot. Ini semua adalah benda-benda interaktif yang saya boleh gunakan secara online ataupun secara live di dalam kelas. Oke, yang biasa kita pakai sekarang pun lah WhatsApp, Telegram, Facebook. Ini semua yang ada, insya Allah ada dalam telepon Anda semua, dan kita gunakan untuk berhubung secara di atas talian. Oke, jadi Anda semua yang berada di rumah ataupun berada di kampus sekarang nih, sekurang-kurangnya perlulah mahir menggunakan tidak 4, 5 daripada perisian di dalam apa yang saya nyatakan sekarang nih. Kenapa? Sebab dia satu keperluan. Untuk zaman ini, untuk saat ini, untuk keadaan yang sedang menimpa negara kita nih dan dunia sekarang nih, benda-benda inilah yang akan
hubungkan kita dengan pelajar-pelajar kita. Oke? Jadi, saya sudah... Oke, ada soalan? Iya? Iya. Oke. Terima kasih yang bertanya soalan. Untuk pengetahuan semua, macam saya kata tadi, ini saya buka semula slide-nya ya, cabaran yang dihadapi oleh pelajar. Pelajar, kita nih manusia. Kita nih adalah makhluk sosial. Makhluk sosial maksudnya kita hidup nih, kita tidak hidup sendiri. Kita ada orang di sekeliling kita. Ada mak ayah kita, ada adik-beradik kita, yang mana kita sentiasa berhubung dengan mereka. Dan kalau kita tengok sekarang, kita lebih rancak di dalam WhatsApp ataupun Telegram ataupun Facebook dengan kawan-kawan yang lain. Kalau kita tengok lebih modern lagi mungkin macam-macam perisian yang ada. Tapi kita juga tidak lepas daripada pelbagai konflik dengan ibu bapa kita mungkin. Ada yang salah faham dengan ibu bapa. Macam saya cakap tadi, adik-beradik yang masih kecil, kita nak online, dia disitulah dia nangis, disitulah lari-lari, disitulah dia tarik kita, melompat sana, melompat sini. Dan itu semua berada di dalam satu topik yang dipanggil ruangan yang tidak kondusif. Ruangan yang tidak kondusif ini merangkumi siapa di dalam ruangan itu dan apa benda di dalam ruangan itu. Jadi kalau nasihat saya yang paling baik adalah, pertama sekali, orang di dalam rumah Anda sendiri perlu jelas, perlu mengetahui. Oke, sekarang ini minggu pertama. Minggu pertama nih, yang mana minggu kamu perlu bagi clear semua orang di dalam rumah tuh, mak, bapak, adik-beradik yang lain. Kalau yang kecil itu mungkin tak paham lagi. Bagi tahu dengan mereka, mak, ayah, sekarang ini kita ada masalah COVID-19 kan. Semua pun tahu kan. Kalau nak cerita lebih-lebih pun tak payahlah. Kita dah tahu banyak dah. Saya nak bagi tahu. Saya punya kelas. Dia kata, ini anak yang bercakap ya. Saya punya kelas adalah pada hari Isnin, Selasa, Kamis, dan Jumaat. Hari Rabu saja tak ada kelas. Isnin, Selasa, Kamis, Jumaat. Yang mana setiap hari daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 12 tengah hari saya ada kelas. Setiap kelas 2 jam, 2 jam. Jadi saya mohon untuk Anda semua memberi sedikit saya ruang setiap hari dalam seminggu untuk saya boleh belajar dengan baik. Tapi pendapat saya nih mungkin ada yang itu pendapat yang populer. Tapi saya sendiri pernah melalui saat-saat begini dan saya bercakap dengan mereka dan insya Allah bila kita cakap baik-baik dengan kita punya ahli keluarga, mereka akan memahaminya. Yang tak bolehnya adalah karena kurangnya komunikasi. Siapa tahu kamu punya kelas kan? Contoh kamu pelajar tahun 1. Emak ayah kita bukan tahu pun kamu punya tahun 1 kelas kamu daripada pukul berapa ke pukul berapa. That's why yang benda yang paling penting kamu kena cakap direct kepada ibu bapak kamu. Mak, tolong jangan ganggu Siti. Siti punya kelas daripada pukul 9 pagi sampai 11 pagi. Dengar kuliah saja. Dengar kuliah, kemudian ada komunikasi. Lepas pukul 11 tuh, baru boleh Siti masak kah, sapu rumah kah, apakah. Kan? Yang kalau Siti itu pun, kalau kelas pukul 9 pagi, janganlah bangun 8.45 pagi. Lepas sembahyang subuh tuh, bangunlah bersiap-siap, kemas sedikit rumah. Ini semua sebenarnya bagaimana kita mengawal keadaan di dalam rumah kita. Itu bergantung kepada skill masing-masing. Oke? Saya paham. Kamu masih muda. Dan kamu masih lagi orang kata, macam mana? Ya anak muda. Yang rasa dirinya selalu betul. Itu remaja punya sifat. Yang rasa, kenapa begini? Tak bolehkah begitu? Dia rasa selalu nak menang. Tapi kamu kena ingat. Ruangan kamu bukan kepunyaan kamu sendiri. Ruangan tersebut kepunyaan seluruh ahli keluarga. Yang mana ruangan tersebut kamu perlulah berkongsi. Jadi, kaedah terbaik adalah pohonlah
bantuan daripada orang rumah untuk mengambil kerjasama yang baik dengan diri Anda. Oke? Saya harap kaidah yang saya berikan tuh boleh Anda implement di dalam kehidupan Anda. Ada pula keluarga yang tak mengambil kisah langsung. Nah, itu no problem lah. Yang tak mengambil kisah itu no problem. Nah, kita belajar dengan baik, apa semua. Tapi masalah juga. Sebab kita nih manusia, kita perlu komunikasi. Coba kamu try. Siapa yang sedang mendengar dalam seminar nih. Kalau ada yang telah berkawin, contoh pensyarah. Diam 2 hari. Tak bercakap dengan istri atau suami. Tengok apa yang terjadi pada rumah tuh. Akan menjadi masalah. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah cara menghubungkan kita sesama manusia. Maka komunikasi jugalah yang akan menentukan kita boleh belajar dengan baik ataupun tidak. Oke, saya harap menjawab soalannya. Jadi, saya teruskan. Alamak, habis. Alhamdulillah, tamat. Oke, soalan. Saya buka soalan kepada semua yang mendengar, dan mungkin ada yang memberikan soalan di dalam ruangan komen, dan saya akan jawab. Terima kasih yang mendengar, terima kasih yang sudah mendengar. Saya pun tak ambil banyak masa, baru sejam 10 menit saja. Oke? Ada soalan? Assalamualaikum. Kita sedang menunggu soalannya. Kalau ada soalan saya akan jawab terus. Oke. Oke, sekiranya tiada soalan, saya serahkan semula kepada Puan Aimi daripada Pusat Konseling. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar, dimanapun Anda berada, di ICOM, di PIPIT, di PAUH, ataupun di Unicity. Terima kasih banyak. Dan semoga kita berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Saya dimaklumkan pada tarikh 26 hari bulan ini juga ada satu lagi seminar, tapi akan dijalankan oleh seorang sahabat saya. Jadi sebelum saya tutup nih, saya nak bertanya, ada soalan lagi? Oke, dia tengah record ya. Saya nampak ada 25 orang, 24 orang. Oke. Saya mengharapkan semoga apa yang saya cakap tadi memberi manfaat yang sedikit sebanyak mungkin boleh membantu Anda sebagai tenaga pengajar dan juga pelajar di universiti. Dan saya doakan semoga kita semua akan kembali seperti sedia kala, yang mana kita boleh mengajar dan juga belajar secara di dalam kelas. Oke? Jadi saya sudahi ucapan saya dengan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di kursus-kursus yang akan datang. Saya agak kekok untuk kursus di dalam online begini. Terima kasih. Nur Azwin Ahad, terima kasih. Nur Hidayah, Muhammad Zaidi, terima kasih. Dan terima kasih semua yang ada. Jadi saya tutup dahulu ya. Panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.